segala umat yang disediakan kepada yang bersyukur dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rahmat-Nya dapat bersama-sama pada malam ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala menunaikan kefarduan solat fardu maghrib secara berjemaah dan seterusnya hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah di Selangor ni baru mulalah kuliah kan. Surau baru mula, alhamdulillah. Kita dapat lagi lah hadir dalam majlis ilmu ni hampir 3 bulan lebih. Kita lah tempoh PKP marin, kita dalam keadaan bulan Ramadan duduk rumah kan. Ni semua bakal tauliah imam belakang ni kan. Di imam dah. Alhamdulillah tuan-tuan. Dulu takut di imam, tapi tahun ni Ramadan di imam. Walaupun isteri seorang kan, ada tiga bonus lah. Tapi confirm tak ada kan. Nah, abang tu ada peluang. Belum tentu Ramadan tahun depan dapat macam Ramadan tahun ni. Sebab tu yang mana dapat menggunakan Ramadan tahun ni sebaik yang mungkin, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, amin ya rabbal alamin. Kita lebih dahulu saya mengucapkan berbanyak terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli jawatankuasa surau Pusat Tahfiz Adaniyah Batu Cave kerana sudi memanggil ataupun menjemput saya lah buat kali pertama lah ke surau tuan-tuan ni. Walaupun saya tengok dalam keadaan baru pembangunan, baru duk buat upgrade kan. Tapi alhamdulillah cantik tuan-tuan. Insya-Allah mudah-mudahan menjadi pusat pengembangan ilmu yang terbaik lah, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi sikitlah ta'aruf noh, kenal diri boleh sikit noh. Kau tak payah. Kau meluat. Tengok macam meluat tahu faham meluat lah. Orang Penang panggil meluat, orang KL panggil apa? Nyampah Jadi tuan-tuan, nama saya Ustaz Muhammad Yusri Rosli. Saya berumur 30 tahun. Pendidikan akhir di Universitas Sultan Taha Saifuddin Jambi, Indonesia, dalam jurusan fiqh dan hukum ataupun fatwa lah. Jawatan akhir saya di Kementerian Komunikasi dan Multimedia, pegawai unit khas agama kementerian. Pengalaman tu banyaklah. Banyaklah tuan-tuan lah, tak cerita banyak-banyak, kau orang suka dengar pun kan. Ini nak abang tu lah kan. Jadi itu sebuah sikit lah perkenalan insya-Allah. Jadi lepas ni kalau jumpa kan, saya pun ada kuliah bulanan ni, belah Batu Cave, belah Selayang ni, kalau jumpa tegur jangan takut. Ni setengah jumpa takut nak tegur siapa tahu. Tengok dia nampak ustaz dia belah. Dia takut. Kita kenal, kita duk kuliah bulanan kita tahu dah. Hak tu duk kat tiang. Tahu kenal lah. Melainkan dia mati lah tak duk kat tiang tu lah. Dia jumpa kita dia belah, takut. Saya pun takut tahu. Bukan kita suruh dia belanja kita makan pun dah lah. Kalau belanja baguslah, tak minta pun. Tapi takut tuan-tuan. Jadi jumpa kat luar tegur lah, insya-Allah. Saya tak ada masalah. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita akan bincang pada malam ni insya-Allah menarik. Yakni berkenaan dengan sifat. Sifat itu yang mana mesti ada pada manusia. Yakni sifat sombong dan ujub, pemusnah diri. Sifat sombong dan ujub, pemusnah diri. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang sifat ini, semestinya kita semua manusia ada sifat dan tabiat. Mesti ada. Sama ada sifat itu mazmumah ataupun mahmudah. Mazmumah sifat tercela, sifat keji, ataupun mahmudah sifat yang apa? Sifat yang baik lah, sifat yang terpuji, sifat yang baik. Kalau mazmumah sifat yang tercela, yang tak baik. Ini yang masuk ni, yang mana sifat sombong dan ujub ni. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang kesombongan, bila sebut tentang ujub, apa yang dimasukkan dengan sombong, apa yang dimasukkan dengan ujub tu, itu kita nak tahu. Sebelum kita pergi jauh berkenaan dengan sifat sombong dan ujub ni, apa yang dimasukkan dengan definisi yang dimasukkan dengan sombong.
kalau kita tengok tuan-tuan, sifat sombong ni, kalau kita rujuk dalam kitab, sombong ni dia termasuk dalam takabur. Takabur ni tuan-tuan, dia berasal daripada perkataan Arab yang disebut sebagai takabbaro. Takabbaro ni apa? Yang membawa maksud sombong. Sombong ni sambungan takabur, no? Takabur ni ataupun sombong ni, kita boleh lihat adalah seorang yang berperasaan tinggi diri. Sombong ni dia tinggi diri. Dia dengan pokok nyok tu sama tinggi lah. Pokok nyok tu rendah, dia tinggi lagi. Tahu tak pokok nyok? Tak tahu? Pokok kelapa. Pernah tengok pokok kelapa? Oh, payah ni. Kelapa, pokok kelapa pernah tengok? Tinggi ke pokok kelapa tu? Ada orang dia ni, dia rasa dia tinggi diri ni lebih pada pokok kelapa. Punya sombong nak mampus. Orang Penang kata sombong nak mampus, sombong gila lah tuan-tuan. Nah, itu yang pertama, nah. Berperasaan tinggi diri, suka menganggap dirinya lebih mulia, lebih pandai, lebih cerdik daripada orang lain. Samalah artinya dengan sombong, angkuh dan bongkok. Takabur ataupun sombong ini boleh dilihat melalui percakapan ataupun tindakan. Cakap dan tindakan dia, perangai dia. Gaya angkuh, gaya dia angkuh, lidahnya tajam, mudah menghina orang yang menganggap lebih rendah ilmu pengetahuan daripadanya. Kadang-kadang ia boleh dilihat melalui percakapan, iaitu tidak mahu mengaku kalah dan menganggap dirinya sentiasa benar dan tidak mahu mendengar ataupun tidak mahu mengikut nasihat orang. Ini saya baca dari definisi, saya baru terang. Apa yang dimaksudkan dengan ujub? Ujub ni apa tuan-tuan? Ujub ialah perasaan kagum ke atas diri sendiri dan merasa hebat pada dirinya, bangga dengan diri dan terpersona dengan kehebatannya. Dia tuan-tuan, sombong, takabur, angkuh, bongkok ni tuan-tuan, dia berkait. Ujub ni dia berkait. Kalau kita tengok sifat sombong, takabur, angkuh ni tuan-tuan, yang pertama ulama sebut boleh ditengok melalui apa? Perasaan rasa tinggi diri. Tinggi diri macam mana? Ada orang kata, ustaz, orang yang tinggi diri ni sebab dia ada 3. Tahta, harta, pangkat. Betul tak? Orang miskin jarang sombong. Kalau sombong tu gila babi nama dia tuan-tuan. Yang banyak sombong ni mereka kata orang kaya, orang ada tahta, ada harta. Betul tak? Tuan-tuan setuju dengan saya? Tak apa setuju? Macam tak pernah setuju ke ni? Setuju? Kalau tuan-tuan setuju, cuba tuan-tuan tengok sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi siapa? Sayyidina Osman bin Affan. Kaya tak? Kaya. Sayyidina Ali kaya tak? Sombong tak? Sebab kekayaan itu tidak menjamin seseorang itu jadi sombong. Tidak. Kekayaan itu tidak menjamin seseorang itu jadi sombong. Sebab apa? Kaya itu tak sebab sombong. Ada orang kaya, pemurah, dermawan, baik hati pula. Tapi tak dinafikan ada orang kaya itu sombong. Ada. Sebab dia ada kaya, sebab dia ada tahta, sebab dia ada harta. Sombong dia. Sombong macam mana? Dia tengok orang bawah pada dia low class. Ada? Betul tak? Contoh cerita apa? Cerita penarik beca. Pernah tengok? Tak pernah tengok? Tuan-tuan ada TV kat rumah ni, duduk zaman batu. Pernah tengok dia menarik beca. Cerita Piramli buat ni cukup menarik. Semalam 3 Abdul. Tengoklah. Saya suka tengok 3 Abdul ni. Pasal apa tuan-tuan? Kalau kita tengok tuan-tuan, cerita Piramli buat ni, dia ni tuan-tuan ceritanya mengambil taladan sepanjang zaman. Dia mengkaji hadis, dia mengkaji Quran. Itu cerita Piramli buat. Setengah orang kata Piramli ni panggil apa? Apa orang kata dia ni macam, kalau orang hebat panggil apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Lupa saya ni. Lupa dah tuan-tuan. Kalau orang hebat, dia macam suatu karya yang cukup hebat, yang kita tengok 10 kali pun tak jemu-jemu. Duk tengok Labu Labi 10 kali lah, duk gelak macam tu juga. Tengok Labu Labi, nama dia Haji Bakir bin Bekirku. Cuba tengok apa yang keluar daripada mulut Haji Bakir. Cuba tengok. Hina maki orang. Weh bodoh, siapa bodoh? Hamba bodoh tuan. Memang kamu bodoh. Nampak tak? Keluar pada mulutnya mencaci maki. Ini orang yang ada sifat sombong dan takabur. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, innahu la yuhibbul mustakhbirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong dan takabur. Allah tidak suka pada orang macam ni. Hang banyak ilmu, hang kaya raya, jangan sombong, jangan takabur. Jangan sombong dan takabur. Sebab apa? Harta yang kamu ada, ilmu yang kamu ada, semua tu pinjaman je. Kamu kaya, ada orang kaya pada kamu ni. Betul tak tuan-tuan? Kita kaya kan? Ada orang kaya pada kita ni. Kadang-kadang tuan-tuan, perasaan tinggi diri ni banyak pada kita. Dan kita hina orang miskin. Dah.
Contoh macam mana Ustaz? Mudah lah. Mudah. Saya ambil contoh mudah. Contoh kampung lah, sebab saya orang kampung. Tonton pergi kedai makan tak? Dah pergi kedai makan? Tonton duduk kedai makan, kedai nasi kandang apa kan? Ada orang minta derma, betul tak? Ni saya tak tuduh siapa-siapa nak bagi contoh dengan marah. Sebab tuan-tuan, siapa-siapa ada sifat ni, hang banyak amal macam mana pun, dia akan memusnahkan diri, penghalang daripada masuk dalam syurga Allah. Allah tak suka. Sebab Allah sebut, aku tak suka orang macam ni. Walaupun ilmu banyak, walaupun amal banyak, walaupun hang dermawan, tapi hang sombong, nahi kabinet, tak ada peluang. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita lihat di Selangor, saya ambil khusus lah, kita pergi makan di kedai-kedai tertentu, ada orang minta derma dah? Ada. Jadi musim PKP mungkin tak ada lah, dulu lah, tahun lepas. Kadang-kadang kita duduk tuan-tuan, Allah hantar hamba Allah seorang minta derma, betul tak? Assalamualaikum tuan. Kadang-kadang saya bahagi 3 golongan. Tuan tengok, tuan-tuan duduk golongan nombor berapa? Tengok ni 3. Yang pertama tuan-tuan, apabila orang minta derma, bagi salam, dia haram salam tak jawab pun. Dia buat tak tahu. Ada tak? Pernah tengok? Tak pernah tengok? Oh, teruk tuan-tuan orang sini. Dia bagi Assalamualaikum tuan, 3 kali salam, haram tak jawab pun. Dia duduk kerah, macam tokong. Ada tu duduk iris chicken chop, tak jawab. Sedangkan Nabi sebut antara kewajipan kita menjawab salam, tapi kita haram tak jawab, tak mau jawab lah. Salam kena bayar, jawab salam ni tak kena bayar. Tak jawab salam, buat tak peduli lah. Sampai orang tu bagi salam 3 kali dah, dia pindah ke meja lain, langsung dia tak peduli. Ini ada orang betul. Ini kau orang ni beruang betul. Datang pula golongan kedua, ada golongan kedua, tengok orang minta derma ni, nak kata sombong ni, takabur, angkuh nak mampus ni. Bila orang minta derma, Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Saya ni anak yatim. Apa dia kata? Anak yatim, nak minta derma kan? Ada dokumen tak? Ini orang golongan kedua. Dokumen ada dokumen. Kawan tu buka lah file sampai terbaik ni, bagi you. Dia tengok tuan-tuan, ni saya tengok dengan mata saya, tuan-tuan tak tahu lah. Dia buka dokumen selai. Sambil dia buka, dia kata tipu. Ni semua tipu, duk kedarah duit haram. Haram. Duk kata, inilah sifat sombong. Dah kamu tak mau bagi, yang duk kata ni duk kedarah duit haram. Tuan-tuan, dia nak kedarah duit haram, kata dia punya ni, kita ni bagi. Ustaz, dia tipu Ustaz, dia buku tu. Ustaz Tafiq buka kata, itu hak dia, terpulang dia jawab dengan Tuhan. Kita ni bagi. Masalah kita ni bagi pun tak mau. Dah tak mau bagi, duk kata kaki dah, tangan dah ni, awak tak kerja, duk minta derma, haram dah. Hang pula keluar hukum. Ni orang kata ni, tinggi diri, duk rasa diri tu betul sangat. Sedangkan derma ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita banyak derma ni tuan-tuan, Nabi sebut orang banyak derma 3 perkara. Dengar ni hadis sahih riwayat Muslim. Mahfum kata Nabi, kamu banyak derma akan dapat 3 perkara. Yang pertama, panjang umur. Ni hadis sahih riwayat Muslim. Nabi kata, siapa yang banyak derma, panjang umur. Tuan-tuan nak panjang umur lah, kau nak mati cepat? Pom-pom tak ada tuan-tuan. Kalau ada orang tanya, Ustaz, kenapa ni orang yang bengong lah kan, kenapa Ustaz Allah tak beritahu bila kita mati? Kan senang bila kita mati. Saya kata, kenapa tu Haji? Yalah, senang nak prepare. Contoh esok saya mati contoh, malam ni kompon saya bertaubat, belum tentu ya. Kenapa Allah tak beritahu? Saya kata mudah gini lah. Kalau Allah bagi tahu bila Tuan Haji mati, kesian AJK masjid dengan AJK surau, nak kena sedia whiteboard besar-besar, nak kena tulis hari ni 7 bulan 7 30 orang mati. Nak kena tulis daripada pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam. Letih. Sila-sila orang yang nak mati hari tu, dia pergi padam tu. Nama aku patut semalam, nama aku naik hari ni. Dia ataupun patut esok nama aku. Dia boleh padam pun nama Tok Imam. Ada orang kemungkinan, kata guru saya, kalau Allah beritahu bila dia mati, contoh pukul 12 tengah hari esok dia mati kan, tiba-tiba ada kenduri tahlil kan, dia minta tangguh Tok Imam, tolong doa kat Allah lah, pukul 12 mati ni, minta pukul 1 mati nak pergi kenduri dulu makan tu. Ada tak panggil dia tu? Confirm ada. Tapi kenapa Allah tak beritahu? Supaya Allah nak kita ni tuan-tuan berfikir bahawasanya kematian tu, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa kamu pastikan mati. Betul tak? Ke tuan-tuan nak hidup selamanya ni? Tak ada tuan-tuan. Semua akan mati. Kamu kaya ke, kamu miskin ke, kamu tetap akan mati. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk hina orang minta derma, jangan. Kadang-kadang takut yang minta derma tu mulia pada kita. Betul tak? Kita kadang-kadang ni, satu lagi saya pesan, kita ahli ibadah ni, saya pesan dari diri saya lah. Kadang-kadang kita tengok orang tak semayang, kita kata apa?
Ini semua pok-pok neraka semua. Betul tak? Oi, betul tak betul? Ini pok-pok neraka depa ni ustaz. Tu dia macam dia suci bersih dan murni. Takut-takut yang kita tahu ni pok-pok neraka. Takut dia dulu masuk time hisap tu, dia laju macam the flash tu. Kita kata ahli neraka, kita ni duk mangkuk. Tak boleh masuk lagi. Kita kata ahli neraka, dia masuk dulu. Pasal apa? Sebab mulut kita jahat. Orang tak kena tudung. Kita orang ramai kata, tak kena tudung ustaz, confirm kena bakar neraka. Belum tentu. Takut-takut sebelum dia mati dia tak taubat. Kita duduk semayang siang malam pagi petang, tiba-tiba sebelum mati karaoke. Apa itu tuan? Lihat. Cuba tu tengok YouTube ni. Ni buka YouTube. Kan, jangan ada buka cerita Pokemon ke apa, buka YouTube ni tengok tentang kematian. Cuba tuan tengok ada orang mati tengah karaoke, betul tak? Tengok YouTube. Tak tengok? Teruk tu tuan, buka lagi. Orang mati tengah karaoke, cuba tengok. Ada pakcik tuan-tuan, dia pegang mic baru nak nyanyi lagu Masjid Dayu, mati tuan-tuan. Itu mati husnul khatimah ke mati buruk lah? Mati buruk lah. Mati tengah karaoke dengan perempuan nak pakai skirt duk joget-joget, mati. Dia tuan-tuan. Adakah itu pengakhiran kita? Sebab tu jangan kita ni duk rasa kita ni lebih mulia, kita ni lebih pandai daripada orang. Itu sifat takabur. Itu utama tuan-tuan. Yang kedua, menganggap diri lebih mulia, lebih suci. Saya kata dia. Syurga neraka ni tuan-tuan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ada hak menentukan orang hang syurga hang neraka, tidak tuan-tuan. Belum tentu kita tentukan orang tu syurga, belum tentu dia masuk syurga. Sebab kita ni bukan kunci untuk ke syurga. Kunci yang menyebab kita masuk syurga ni siapa? Keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tentukan kita syurga, masuk syurga kita. Sebab tu berhati-hatilah kita tuan-tuan dalam keadaan kita ni perasaan macam tu. Nah, apa lagi tuan-tuan? Asal lebih pandai, lebih cerdik. Kadang-kadang tuan-tuan saya lihat orang kita ni tuan-tuan, kadang-kadang dia baru mengaji 2-3 kitab tuan-tuan, dia keluar fatwa dah. Dia boleh kata ini tahlil semua haram, bid'ah, masuk neraka kan. Dia serokok tak haram lah. Dia tak apa masjid ni membaca tahlil, bukan ada dalil pun tahlil ni haram. Serokok? Serokok makruh. Sebab apa? Dia buat. Sebab dia hisap itu perangai tabiat dan perangai. Sebab apa? Suka menjatuhkan hukum ikut kepala otak dia. Tak. Ramai tak macam tu? Ustaz ni kalau dia pakai seimbang terah, dia akan betul. Ramai. Nak nampak benda tu basicnya, simple, very simple. Kita tengok kata orang, dia ni kan boleh pakai pun. Nak abang kita bagus daripada dia, betul tak? Cakap tu menyebab kita kata kita bagus daripada dia, betul tak? Tak boleh pakai dia ni. Sedangkan dia cakap betul dah. Betul. Tapi kita rasa kita bagus, kita pandai. Jangan tuan-tuan. Jangan, itu. Habis kita punya amal tuan-tuan. Naik. Tuan-tuan saya tanya tuan-tuan lah. Tuan-tuan hidup kat dunia 60 tahun, 70 tahun, tiba-tiba mati masuk neraka, baloi tak? Ni merata saya tanya ni, setiap kuliah saya tanya. Saya ambil mudah ya. Tuan-tuan hidup 60 tahun. Tuan-tuan mati masuk neraka, baloi tak? Baloi ke tak? Tak baloi. Ada seorang pakcik kita ustaz. Kita ustaz kalau duk ambil harta orang, duk sakitkan hati orang, masuk dalam kubur kena balon dengan malaikat muka nakir berpuluh tahun ustaz. Baloi ustaz? Jawapan saya tak baloi. Dah lah soal tak boleh jawab, ma rabbuka tak boleh jawab sampai yaumul qiyamah duk tak boleh jawab kena balon. Tak boleh jawab kena balon. Baloi tak? Baloi. Hidup dunia 60 tahun, masuk kubur kena balon. Baloi tak? Tak baloi. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, buka mata dan fikir kan. Sebab benda ni tuan-tuan, semua orang akan rasa mati. Tuan-tuan cerdik ke, tuan-tuan kaya ke miskin ke, tetap akan mati. Orang kaya duit banyak, mati kubur sama lah. Mana ada kubur orang kaya buah ekon? Tak ada. Tuan-tuan mana ikut orang pergi kubur? Nah kan? Tengok orang kaya dia Tang Sri tuan-tuan. Ni tak ada kena mengenal siapa. Dia Tang Sri kan. Tuan-tuan tengok dia mati balut kain kapan ke kain songket? Kain kapan kan? Dia mati siapa bawa? Orang bawa kan? Dia mati naik BMW ke naik tu ben jenazah. Ada satu masjid di Selangor tuan-tuan, saya tak mahu sebut masjid mana lah. Dia punya ben jenazah. Tuan-tuan tahu apa? Vampire. Gila tuan-tuan. Aku tak nak tengok vampire ben jenazah. Itu AJK kita ustaz. Masjid kami boleh tahan lah, duit banyak beli vampire bagi orang mayat naik. Saya tahu pada bagus Dia tahu tua masa hidup dia tak dapat naik, masa mati dia naik. Haram nak kata kat aku ke apa ke? Dia kata masa mati ni baru naik ben jenazah tu. Vampire 300,000.
Masa hidup tak dapat naik. Benar-benar. Sebab tu tuan-tuan, kereta kita ada besar, rumah kita besar, esok mati kubur yang sempit itulah menjadi peneman kita sampai bila? Sampai yaumul qiyamah, hari kiamat. Sebab tu kita nak sombong apa tuan-tuan? Kita nak takabur, kita nak ujub kenapa? Dan kalau kita tengok tuan-tuan, ni satu hadis yang menarik. Banyak ni hadis saya sempat bawa, saya sempat je lah. Ni daripada Bukhari dan Muslim. Nabi kata bainama rajulun yatabahtaru fil burdain. Nabi kata bainama rajulun, ketika ada seorang lelaki berjalan dengan selendang di bahunya. Selendang ni bang, ni atak ke bahu ni. Nabi kata ada seorang lelaki, dia berjalan di atas jalan ni dengan selendang di bahunya dalam keadaan sombong dan ujub. Sombong dia sebab apa? Selendang aku beli 300. Ni ada orang beli baju sini 1000 dah, betul tak? Ada orang dia beli baju 500 tuan-tuan. Dia sombong jalan lain macam. Orang tanya, Pak Mat, nampak comel handsome? Handsome, baju butik 300 hang baju RM10. Nampak tuan-tuan? Nampak tu benda tu. Benda tu basic kan? Selalu dah kita cakap, selalu Allah tak suka dan Allah celak. Dalam keadaan itu, kalau Allah ambil nyawa kita, tiada rata bagi kamu. Orang pakai baju murah, jangan duk hina. Ni Nabi sebut, ada seorang lelaki pakai selendang di bahunya, berjalan atas jalan tu dalam keadaan sombong dan ujub. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menenggelamnya ke dalam tanah, lalu dia terus berbolak-balik sambil beraung dalam keadaan minta tolong pada Allah, ya Allah, kau baliklah balik aku dalam keadaan yang baik tadi. Sampai bila? Yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Rabbi tu. Tu selendang. Kawan saya bawa orang pergi Mekah. Ada tok Arab tanya dia. Bahasa Arab lah, tanya dia. Baju lawa dia tu, baju jubah dia, Dia tu bahan baju ni mahal, saya beli 300. Masuk dalam tandas tuan-tuan. Nak salin jubah tu nak pakai baju lain lah, terlupa jubah tu. Allah lupa kan. Ni jadi kat Mekah, lupa. Allah lupakan jubah tu. Dia keluar salung kasut tu, teringat jubah yang disangkut dalam tandas ni. Oh teringat. Tuan-tuan tak sampai seminit dia tak masuk, jubah hilang. Dia kata nasib baik aku sebut jubah, kalau aku sebut bini aku pun hilang. Tu kat Mekah ya. Aku kat rumah ni cakap hilang, tak jumpa tu tak. Yang sombong. Kat Malaysia ni tak ada gitu, hilang tak ada. Tapi ingat Allah Subhanahu Wa Taala memerhati kita. Sebab tu tuan-tuan, orang kita dapat pakai pakaian mahal, jangan hina orang pakai sikit, tak payah. Kita baju mahal kan. Ada orang mampu ni, kepiah ni. Ada orang beli kepiah tuan-tuan, sahabat saya beli kepiah. Harga dia RM300. Kepiah ni saya beli RM90 kan. Dia beli 300. Aku tanya dia, kepiah 300. Celah, mana mahal? Dia kata sulam. Sulam tu apa? Jenis jek jek sendiri tu. RM300 pakai kepala. Kita beli RM10 Maiden tu kepek sebelah ni, kepek tu. Dia 300. Tak apalah hang mampu, tapi hang jangan duk hina orang pakai kepiah yang RM10. Hang jangan duk hina orang pakai kepiah yang RM2. Jangan. Sebab itu adalah sifat yang sombong. Saya ambil lagi cerita tentang sirah. Tuan-tuan kenal Khurun? Tak kenal Khurun? Michael Jackson kenal? Khurun ni tuan-tuan, satu sejarah yang cukup hebat cerita dia. Khurun ni tuan-tuan, dia hidup zaman siapa? Zaman siapa? Zaman Nabi Musa AS. Khurun ni, dia ni tuan-tuan, pada mulanya cerita dia ni miskin. Makan pun kais pagi. Tak ada kais pagi ya tuan-tuan, kais tak ada apa dia ni. Jumpa Nabi Musa, dia minta, ya Musa kekasih Allah, hang minta pada Tuhan hang ni bagi aku kaya. Nabi Musa pun doa. Bila doa tuan-tuan, dimustajabkan oleh Allah SWT. Kaya raya Khurun ni. Kaya tak kaya tuan-tuan, sampai pintu istana tu, kunci tu nak kena angkat 5 orang kunci dia tu. Ada kat Malaysia tu. Kita ada kunci pun hilang, kita lah. Ni nak angkat tuan-tuan. Sebab tu orang tanya pada guru saya, ya Syekh, Khurun dengan Donald Trump siapa kaya? Soalan bengong juga. Kita duk khusyuk atas Quran dia tanya, Khurun dengan Donald Trump siapa kaya? Siapa kaya? Tuan-tuan, Khurun dengan Donald Trump level siapa kaya? Khurun kaya tuan-tuan. Donald Trump takat presiden mereka, dia ada apa pun. Khurun ni kaya sangat-sangat tuan-tuan. Tapi akhirnya tuan-tuan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan hartanya. Tak jumpa sepena. Tak ada orang jumpa. Tak jumpa. Tu nak tunjuk hang sombong dengan kekayaan kamu, tenggelam semua sekali. Jangan sombong tuan-tuan. Nah. Dan ada juga perangai lah. Saya ambil sikit petikkan yang Khurun sebut. Ada rakyat tanya Khurun, ya Khurun, macam mana kamu boleh kaya ni? Ditanya rakyat pada dia, Khurun ni, macam mana hang boleh kaya? Terasa kampung ni. Apa kata Khurun?
aku kaya ni sebab atas peluh aku sendiri. Tiap-tiap hari aku bekerja, tiap-tiap hari siang malam aku bekerja. Aku tak tidur, aku buat kerja sampai aku kaya. Dia tak sebut pun apa yang dia dapat tu Allah bagi. Tuan-tuan tengok sekarang ni, ada tak orang jawab macam tu? Orang tanya, macam mana dapat anugerah cemerlang ni? Saya dapat anugerah cemerlang sebab saya tak balik kampung langsung. Cuti pun tak pernah apply. Kerja ni pada siang malam, pagi petang kerja ni. Allahu Akbar. Adakah statement tu sama tak? Sama dengan Qarun tadi. Sebab tu tuan-tuan, bila orang tanya pada kita, kita kena berhati-hati dengan percakapan kita. Kena hati-hati, jangan kita cakap lebih kurang itu. Jangan jadi macam Qarun tuan-tuan. Jangan lupa diri. Itu je nak faham. Tuan-tuan mampu beli kereta mahal, tuan-tuan mampu beli rumah besar, tuan-tuan mampu bini comel-comel. Jangan duk hina bini orang. Buruk bini hang ni. Nampak macam pokok yang lapik. Dia punya mulut, Allah tuan-tuan. Dia kata kawan dia tu, bini dia yang dia kata tu, marah dia. Memang dia tak marah, dia tak. Biasa bini aku. Ni lah hati ni. Haram dia kata kat aku. Ni lah hati ni. Sebab tu tengok orang jangan duk cakap. Tengok sudah, diam sudah. Kadang-kadang tengok kawan tu hitam, kata hang hitam macam Usain Bolt kan. Hitam macam negro pula aku tengok hang ni. Muka terbakar. Kawan tu marah. Tahulah hang putih, tahulah hang cantik, hang handsome. Tapi jangan duk hina orang tak handsome, jangan. Sebab sifat itu termasuk di antara sifat takabur dan sombong. Ni pada ahli ibadah termasuk yang bercakap ni. Tuan-tuan kenal Azazil? Tak kenal? Tuan-tuan tak kenal berlaku. Kenal tak Azazil? Azazil ni diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum siapa? Nabi Adam AS. Ada setengah ulama menyatakan bahawasanya Azazil ni, jin ni, dia ni ketua pada malaikat sebab dia jin. Semestinya jin ni diciptakan daripada apa? Api. Malaikat daripada cahaya. Dia bukan di kalangan malaikat sebab jin daripada api. Tapi dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ketua malaikat. Hebat Azazil ni. Kenapa tuan-tuan? Sebab dia ni menghamba abdi pada Allah. Cukup hebat. Kalah kita ni. Tapi tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, dalam surah Baqarah ayat yang ke-34, wa iza qulna lil malaikati isjudu, kata Allah, ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormatlah kepada Nabi Adam AS. Malaikat tunduk dah? Malaikat tunduk. Illa iblis. Kenapa tak mau tunduk? Kata iblis, dia enggan dan takabur sebab apa? Sebab dia lebih baik pada dia, pada Nabi Adam AS. Aku daripada api, dia tanah, apa barang sujud dia. Aku ni banyak beribadah padamu ya Allah. Dia baru diciptakan. Kenapa aku nak kena sujud pada dia? Dia statement iblis. Nama dia Azazil. Sebab tu kita ni kena beringat ni, termasuk bercakap ni. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, dalam masa duk ceramah merata di Selangor, di Kuala Lumpur, di merata tempat ni, bila mengaji dengan guru saya tuan-tuan, rupanya kita rasa kita ni pandai kot. Kadang-kadang lah, aku ni kira ni semua benda tahu. Rupanya kita kadang bodoh juga tuan-tuan. Bila kita mengaji dengan orang guru yang hebat-hebat, kita, bodoh juga aku. Aku tak pernah tahu benda ni. Rupanya bodoh piang. Orang Penang kita bodoh piang. Bodoh juga aku ni. Kita terbelik mata. Baru tahu. Rupanya ada orang lebih pandai daripada kita. Tapi kita duk rasa kita pandai dah. Sebab kita ibadah banyak, duk ceramah banyak. Hebat dah aku ni ceramah. Ni lepas nak masuk TV pula saya ni tuan-tuan tahu. Nak bang ni TV Al-Hijrah dalam bak masuk kan. Saya tanya bini saya ni, saya cakap bini saya, TV Al-Hijrah panggil untuk buat ceramah dalam TV. Saya tanya penangan dia, kata masuk TV ni banyak orang kata apa? Banyak dugaan esok orang demand apa kan. Dia kata kena fikir habis. Tapi saya kata ini peluang terbaik kan. Orang bagi masuk kau kena bayar sekupang pun. Masuk buat rakaman, masuk TV tuan-tuan. Cuma kena fikir satu, kadang-kadang di kalangan kita penceramah pun sama. Kadang ni AJK duk sembang saya ustaz. Ada penceramah letak harga, ustaz, hilang. Luar kotak lah. Bukan keluar kotak, kepala otak. RM1,000 satu ceramah. Ini hak selebriti lah. Macam saya ustaz kampung ni, murah-murah ya. Ni saya kuliah di Cameron Highland. Saya tengok saya ni cokir macam ayam ni, kuliah mata lah. Cameron Highland saya pergi 3 masjid di Cameron Highland tu memang kerat dia panggil. Dia pada sembang, Ustaz nak kena bayar berapa Ustaz ni? Saya ceramah tak kena bayar. Berapa nak kena bayar? Ikut lah kata. Tak bayar, aku tunggu lah kalau tak bayar. Bagi ambil, tak bagi tunggu. Itulah. Jauh daripada KL ke Cameron Highland tak bagi esok kan.
Ada dia kata letak mai 1,000. Bukan ustaz tu letak, PA tu. PA demand 1,000. Lepas tu saya kata AJK bagi ustaz. 1,000 bagi. Allahu akbar tuan-tuan. Saya dalam kuliah saya sekali dah tuan-tuan saya buat 1,000. Itu pun saya tak minta dia bagi. Terkejut aku 1,000 bagi. Banyak nak mampu. Selalu dapat 200, 300. Kita ustaz kampung tuan-tuan orang muluk. Tebal semacam ni. 1,000 tuan-tuan. Allahu akbar. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, bila dia masuk TV ni dia demand dia macam ni tak semualah. Ni contoh. Ni bagi diri saya. Sebab tu tuan-tuan, kita ada ilmu jangan kita demand dengan ilmu kita. Sebab kita rasa aku dah selebriti, kena tok tinggi sikit lah. Takkan terang-terang depa tu boleh lah kampung-kampung saya duduk apa kampung cak ayam boleh lah aku ni. Jangan itu tuan. Itu ada sifat yang mana dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Sebab tu kita ada ilmu jangan sombong. Tuan-tuan pandai mengaji sini. Ada yang pandai mengaji Quran kan? Ajak orang baca Quran. Jangan duk hina orang tak reti baca Quran. Tua-tua bodoh piang. Saya orang tua-tua yang tahun lepas tu ni tak ada apa panggil apa tu? Tadarus tak ada. Tahun lepas ada. Tahun ni masjid tutup kan. Dia pun main sembang ustaz. Saya tu saya. Bukan tak mau pergi tadarus. Tuhan tekong karang nak mampu asal main kat aku dia kata bodoh piang. Aku tak main. Dia cakap kita aku hang kan. Wajak. Kita ni pandai baca Quran. Kita jangan kata hang ni buat teruk umur 60 baca oi tak reti baca Quran teruk lah baca oi. Jangan lah. Bila kita kata macam tu dia tak mai dah. Kira sadaqallahu azim tak mai dah apa tu. Ataupun dia pergi kat penjuru pintu tu dia baca seorang-seorang dia. Betul semua. Kita ni dan jangan sebab kita pandai, kita khori, kita jangan duk hina orang tak reti baca Quran. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan tak reti baca Quran, pi mengaji. Jangan malu. Malu bertanya sesat jalan. Anda mampu mengubahnya. Pergi tanya. Ya, tanya tuan-tuan mengaji dalam masa yang ada ni. Saya suka tengok orang tua-tua tuan-tuan, dalam masa umur dia masih berbaki ni dia mengaji bagus. Tapi tak dinafikan ada orang tua-tua tuan-tuan dah makin tua makin menjadi boy dah orang. Dia kira pi duk ligan janda pun banyak orang. Oh pening tuan-tuan. Ini pun macam-macam punya perangai tuan-tuan. Sampai kadang-kadang isteri duk main tanya ustaz, suami saya ni duk ligan janda. Oh pening tuan-tuan. Dia masak, bini masak nasi lemak, dia duk kira nasi lemak janda. Oh pening. Dia kata ustaz, tolong bagi doa saya. Bagi doa banyak, doa hambus kat lelaki tu. Tak lut juga. Jenis syaitan masak dalam perut tu, payuh. Kerana saya panggil lelaki tu, lelaki dia tu lah. Ni kata, isteri kamu ni duk cerita pasal kamu ni betul ke duk pergi kedai janda? Dia kata, ya ustaz janda anak 3 ustaz, kita kena tolong. Saya kata, tolong janda wajib ke tolong bini wajib? Diam terus. Dia rupanya janda tu bukan janda tua, janda cantik. Dia pergi bukan makan pun. Dia pesan nasi lemak duk tengah-tengah leliok ni 3 timba dah leliok dia tengok. Ini masalah janda tua tapi janda gigi tak ada. Tobat lahum dia tapi. Ini kan. Ingat tu tanggungjawab suami. Tu masuk sikit tanggungjawab suami. Nah. Sebab tu tuan-tuan jangan kita jadi macam Azazil. Kita ni banyak ibadah sekalipun dah pergi haji satu lagi. Ada yang pergi haji sini? Kena aku tak mengaku saya kena Kadang-kadang tengok orang pergi haji tuan-tuan. Bukan tak suruh pergi lah. Dia pergi haji sebab apa? Pergi haji sebab apa? Dia dapat title haji dan hajah. Betul ya? Cuba tuan-tuan tengok sebelum pergi haji. Sembang. Oi Pak Mat. Jom kita kena tarik ke apa? Balik haji panggil Pak Mat. Haram tak dengar pun. Pak Mat. Haji Mat. Dia tarik baju tu. Betul. Tawah ni botak kepala-kepala takkan tak pergi haji. Ada sampai ni tuan-tuan ni kawan saya cerita. Orang duk panggil kamu, duk panggil dia nama dia geram kawan dia keluar mulut dia. Takkan tak pergi haji kot. Dia keluar mulut dia tu. Takkan tak pergi haji kot. Aku pergi haji lama takkan tak pergi haji kan. Dia keluar pada mulut nak suruh orang panggil. Ya tuan-tuan. Title tak ada apa pun. Esok mati bukan Allah sebut Haji Mat tak ada. Allah sebut nama penuh. Title kat dunia tuan-tuan. Tuan-tuan Datuk ke apa esok mati Datuk Seri tak ada. Ni malaikat bukan nakil Datuk Seri ni dah. Dia memang tanya tak boleh jawab tibai. Tu tugas malaikat bukan nakil. Dia memang tak tanya banyak. Dia memang tak boleh jawab siap. Tu tuan-tuan. Sebab tu jangan sombong dengan ibadah yang kita ada. Jangan tuan-tuan. Kalau orang tak semayang tegur dia elok. Dah dia tegur tu jangan sombong pula kubur masing-masing. Jangan pula. Memang kubur masing-masing mati esok siapa bawa? Tuan-tuan bawa. Tuan-tuan hidup berjiran ni. Macam saya duduk kondo tak boleh. Kondo ni dia lain sikit. Tuan-tuan ni duduk teres kan. Seronok duduk teres. Saya suka rumah macam ni. Kadang-kadang jiran sebelah boleh tak kenal. Kadang kita pergi rumah dia. Jiran sebelah nama apa?
Tak tahu tak mati apa. Dia tak kenal jiran dia. Oh, teruk dah mampus tu. Dia tak peduli langsung jiran dah tok je dia apa katok ke apa. Kita ni tuan-tuan, Nabi ajar ni adab berjiran ni kena ada. Sampai Nabi ajar kalau masuk bau jiran sebelah, kena bagi tu jiran kata, ayam ni ayam goreng KFC tu. Sebab tu nak makan kunci pintu ketat-ketat, jangan sampai asap tu keluar pergi jiran sebelah lapar. Krok perut tiba-tiba bau KFC. Kita wajib bagi kat dia. Tapi kita gamuk makan. Sedap. Lepas tu kita yang kata ahli ibadah tu, nampak? Tapi hablum minallah kita jaga, hablun nas kita tak jaga, dengan manusia tak jaga. Elak juga. Kita kena hablum minallah dan hablum minas. Dua-dua kena jaga, seimbang dan balance. Tu kena berhati-hati tu. Saya tuan-tuan ni nak cerita banyak pengalaman je lah. Tuan-tuan mengaji banyak kitab dah. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, kalau tengok dalam ni kan, hadis riwayat Muslim, Nabi kata, takabur ialah memperolok-olok kebenaran dan memperkecilkan manusia. Dia olok-olok. Saya tuan-tuan kuliah lama dah, nak cerita sikit. Mungkin tempat tuan-tuan tak ada alam situ panggil, mungkin tak ada. Kita kuliah kadang-kadang baru kali pertama di situ kan, kuliah bulanan, ada mangkuk-mangkuk ayun dia tanya soalan pelik-pelik kan. Dia test ustaz ni bengong ke tak kan? Ada tak? Ada. Dia nak test. Tuan-tuan kena ingat ustaz-ustaz ni dia bukan semua dia tahu. Dia tanya planet paling jauh, planet paling kecil di dunia planet apa? Mana aku tahu? Aku bidang fatwa, bidang hukum, bukan minat astronomi. Ustaz, soalan. Kalau dia angkat tangan kita susah hati lah. Soalan mesti merapu lah. Kalau tak boleh jawab, dia kata apa? Nampak, ustaz bengong kan, dia tahu aku pandai planet Pluto, dia tak tahu. Kadang kita malas nak layan. Saya pernah banyak kali lah. Ada satu surau tuan-tuan, saya kuliah. Kalau dia main tuan, saya rasa remeh perut. Dia main rasa remeh perut. Dia habis kita mengaji kitab, dia angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz, salam. Saya ada soalan. Hari tu bahas pasal semayang. Bahas pasal ambil wudu, bahas pasal semayang semua. Dia tanya Ustaz, saya ada satu soalan. Ya, Ustaz Haji, soalan apa? Soalan saya Ustaz, apa hukum ambil wudu dengan air mani? Pernah dengar soalan tu? Tak pernah dengar? Orang sini tak pernah tanya tu. Tu soalan luar kotak tu. Dia tanya apa hukum ambil wudu dengan air mani? Saya tanya dia, Tuan Haji gini, air mani ni najis ke tak? Tanya dia balik. Dia muka merah, sat biru, sat merah, dia malu kan. Saya tanya mani najis ke tak? Dia kata tak tahu. Saya kata Tuan Haji diciptakan daripada apa? Tanah. Tanah. Daripada segumpal air mani, betul tak? Kalau air mani itu najis, tu najis tu. Tuan Haji najis, mu'alazah, mu'tawasyitah. Dia lagi bengang. Dia kata ustaz, bukan saya tanya tu, saya tanya air mani ni boleh ambil wuduk tak? Saya tanya air mani najis ke tak? Tak. Bila bukan najis boleh ambil wuduk tak? Boleh ke tak? Boleh lah. Saya kata Tuan Haji kumpul 2 kolah. Tak dah lah kat kawan-kawan tu. Kok teringin nak try kan. Tak ada seorang sikit, sekilo. 2 kolah nanti saya ajak ambil wuduk. Soalan pertama tu. Pelik dah soalan tu. Pelik dah dengar. Dia tanya pula soalan kedua. Soalan yang kedua. Ni soalan luar kotak juga. Ni sifat ujub ni. Dia rasa kagum diri dia. Kena tanya orang ni. Kena uji ustaz ni. Dia kata ustaz, kalau kita pergi bulan, macam mana kita nak semayang? Kiblat mana tahu. Aku kata mampus orang tua ni. Saya kata kat dia, Tuan Haji pergi bulan dah lah. Dah lah saja tanya lah. Saya kata Tuan Haji pergi bulan esok, telefon saya. Keluar tu boom, tutup pintu kan. Tak main dah kuliah lepas tu. Saya jawab betul Tuan Haji pergi bulan esok, telefon. Saya beritahu lah kiblat belah mana. Saya kata dia nak pergi bulan berapa? Masjid pun tak pergi. Duk kalut bulan masjid, surau pun tak pergi. Tu soalan kedua. Soalan ketiga yang saya ingat sampai mati. Soalan isu babi. Dulu isu babi hangat diperkatakan Ada seorang hamba Allah tanya saya ingat sampai lah. Kalau tengok muka dia ingat tu. Dia kata saya cerita surah Maidah ayat 3. Surah Maidah ayat 3 tentang bercerita tentang babi, betul tak? Daging babi ni haram dimakan. Dia kata ustaz, soalan saya. Ustaz kata babi haram dimakan. Ya? Ada babi boleh makan? Mampus ada babi boleh makan pula dia kata. Ya dah pening babi boleh makan. Babi boleh makan. Dia kata babi yang diperbuat daripada bahulu. Haram. Dia kata babi yang diperbuat pada bahulu, tahu tak? Tahu tak bahulu? Yang tuan-tuan buat hantaran ni kahwin nak tuan-tuan tu, bahulu buat bentuk apa? Ikan. Dia kata buat bentuk babi boleh makan. Saya tanya dia,
Boleh makan tak? Boleh makan. Halal. Sebab berhulu halal. Saya tak balik segi ukir, darah banyak-banyak. Aduh, soalan tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kamu nak makan? Berhulu bawa bentuk babi. Hidung siap tu, tuan-tuan makan babi tu. Makan? Buat lahum, tuan-tuan tak makan. Ni tuan-tuan, kadang-kadang kalau tak boleh jawab, pi dia. Ni sifat mujuk dia tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan tanya soalan biar logik. Jangan tak logik langsung. Kan? Kat sini ada tanya soalan dia tu. Ustaz tu, tobat lahum dia tak main lepas tu kan. Apa soalan? Tanya soalan tui-tui sikit lah. Tak payah duk tanya soalan pelik-pelik lah kan tuan-tuan. Itu tuan. Itu antara benda yang mana termasuk dalam sifat sombong dan ujub itu. Sifat ini tuan-tuan, kita tak nampak dia halus. Dan guru saya berpesan pada saya tuan-tuan, syaitan ni dia bijak. Syaitan ni cukup bijak. Siapa ketua pada syaitan ni? Azazil tadi ya. Bijak dia. Dia hamba abdi pada Allah berpuluh tahun. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita orang kena rasuk hantu kan. Ni yang kawan-kawan saya di Darussalam, Darusshifa dia cerita. Kadang-kadang ada iblis dia ajuk tak ajuk. Baca pun salah baca. Dia tolong baca kat kita. Sebab dia bukan bengong tuan-tuan. Pok dia Azazil tu cukup cerdik tau. Nak faham tak? Tuan-tuan semayang dia puluh tahun berhamba abdi. Tuan-tuan. Tapi dikafirkan oleh Allah sebab apa? Takabur, dia sombong. Dia ganggu cucu-cucu Adam kita ni tuan-tuan. Ada orang salahkan hantu kan, ada salahkan iblis. Kalau iblis tak ada ustaz, weh seronok kita ustaz nak semayang pun tak ganggu. Tuan-tuan tengok bulan puasa. Kan? Ada orang tak puasa. Salah iblis lagi. Salah diri dia sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, hidup dalam dunia ni tuan-tuan, jangan ada sifat ni lah, jangan ada. Kau ada berlaku dah ni? Ada? Ada kata tak? Tuan-tuan tak pernah rasa ujung ni, sombong tak pernah rasa? Tak pernah? Nampak semua penuh tu. Kena bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat ni tuan-tuan, sentiasa datang pada kita. Cuma datang tu bila? Tak tahulah bila. Bila datang, kita kena berhati-hati. Kita kena careful, very careful lah. Kadang-kadang dia main syok sendiri pun ada orang dia syok. Sembayang dia syok. Lain macam syok dia. Dia tengok orang sebelah. Salah. Mayang salah. Dia rasa dia betul. Ni pun salah. Kita tuan-tuan semua ada salah. Cuma salah itu nampak ataupun tidak. Yang ketiga saya nak pesan tuan-tuan. Bila orang minta maaf pada kita, kita maafkan lah. Boleh tak tuan-tuan? Kadang-kadang dia kata, aku mampu sampai mati tak memaafkan. Ni tuan-tuan, antara satu sifat sombong itu. Bila dimohon maaf pada dia, dia tak memaafkan. Sujud dah kaki aku, sujud. Dia suruh sujud kat kaki dia. Ni lagi benar yang tidak dibenar. Dia kena berhati-hati perkara tersebut. Dia kena mati berapa ni? Sebelum isyak dah mati kan? SOP kan? Mati sebelum isyak kan? Sebelum isyak? Tak ada lebih, lagi di masalah pula kan? Itu. Jadi tuan-tuan, dirahmati Allah SWT, kena beringatlah benda tu. Kita buat amal, jangan sombong, jangan ujub. Kita derma, jangan sombong dengan ujub. Kita naik kenderaan mahal, jangan sombong dengan ujub. Kita ada kecantikan, kita ada pangkat, jangan sombong dengan ujub. Kenapa? Ada semua perkara itu pada diri kita, akan memusnahkan diri kita, akan menjadi penghalang daripada kita dimasuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa kita lebih bagus daripada orang. Jangan tuan-tuan. Tuan-tuan rasa macam tu tuan. Tuan-tuan tak akan senang kat dunia tuan-tuan. Kita ni kalau kita rasa kita bagus, ada orang lagi bagus daripada kita. Kita puasa sunat banyak, ada orang puasa sunat tak makan-makan setahun. Tuan-tuan ada sini puasa sunat banyak? Kami ada puasa ni? Ada kan? Ada orang puasa tuan-tuan sebulan penuh. Hebat pada kita. Dia sebulan penuh, ada orang puasa setahun penuh. Hebat dia tuan-tuan. Tapi kita rasa bagus dah aku, hebat pada dia lagi. Jangan tuan-tuan. Sebab bila kita rasa macam tu, amal kita jelek. Tak ada lah. Sebab tu tak ada tentang amal kita. Bila tak ada amal kita, bagaimana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelek? Tak ada apa. Tu tak tengok benda lain lagi. Duk curi harta benda orang tak tengok lagi. Tu nak bawa tu. Semua itu akan dihitung oleh Allah SWT. Satu one by one oleh Allah SWT. Boleh tak kan tuan-tuan? Ini tajuk ni macam tu pun nak seronok tuan-tuan ni. Tengok kena ke peta hidung ke apa ke? Biasa tu saya cakap pun saya kena juga. Lebih kurang lah kita ni kan. Jadi kena beringat dan terus berusaha untuk
untuk kembali ke pakar jalan dan berikhtiarlah untuk kita hindar daripada sifat mazmumah ni, hindarkan. Boleh tuan-tuan, anda mampu mengubahnya, boleh. Boleh, tak ada masalah kan. Cuma satu lagi, jangan duk puji kerap-kerap sangat. Puji pun boleh kok kadang-kadang. Dia kembang sangat tu pun problem kok. Orang duk puji banyak. Oi, Pamat kerap sangat pergi masjid ni, bagus ahli syurga. Dia jadi lain tau. Dia niat dia lain tau. Ahli syurga ni Pamat dia semayang banyak. Dia lain tu, kembang. Pungkok dia kembang, tak meletup sebab tu puji tu kurang-kurang sikit. Puji tengok tempat lah. Boleh tuan-tuan? Kan masjid ni saya tengok ada yang muda-muda, tak ada orang. Sebab tu saya pesan tu, mai kuliah selalu tua-tua, muda haram tak mai pun. Dia pun marah, orang muda marah dia. Dia kata ustaz, dia kata, betul dia kata. Saya duduk kuliah Selangor kat Kuala Lumpur ni, banyak masjid lagi masjid. Masjid tu besar ni, surau ni kira nampak, tuan-tuan duduk kat dinding tu nampak. Kena jenis masjid tu. Dalam ni perempuan tak ada kan. Dia pun duduk dalam gelap tu, tak nampak. Gelap dengan dia tak nampak. Kita dah cakap seorang, perang. Dia duduk dalam kat 300 meter dalam belakang, dalam. Ada pula amari hak kitab. Dia duduk rapat kitab tu. Paduh tuan-tuan. Tapi tak apalah, korang mai baca ilmu tidur pun tak apa mai. Sebab Nabi sebut hadis terakhir, Nabi kata apa? Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk ilmu, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan jalan baginya menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak atas jemputan yang diberikan. Terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati tuan-tuan. Dia minta maaf banyak-banyaklah. Ni kali pertama tengok saya kuliah kan. Kali pertama saya kuliah macam ni tuan-tuan. Cakap kasar macam tu. Jadi tuan-tuan kata terkejut. Dia dah maki-maki orang dah. Saya bukan maki orang. Dia orang Penang macam cakap tu. Saya orang Pulau Pinang. Kalau tengok Ustaz Abdullah Khairi lagi teruk. Ni kira saya okey sikit ni, duk cover ni kan, sebab tak nak mai ke sini. Saya cakap macam tuan, kalau yang betul saya cakap yang salah saya cakap, yang betul saya cakap. Saya tak ada nak kias-kias, tak ada cakap terang ni. Jadi mudah-mudahan faham, insya-Allah kita beramal dengan apa yang kita ada, insya-Allah. Jadi mohon maaf banyak-banyak jika ada terkhilaf dan terkasar bahasa, minta maaf banyak. Kok lepas ni tak pandai tak mai dah, dia pun tak pergi mai lepas ni kan. Tak payah panggil dia ni teruk, dia bagi orang kan. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak maafkan saya ni. Tengok macam tak mau maafkan ni. Mampu biar. Dia mau maaf banyak-banyak, kot lepas ni keluar-keluar masjid surau ni mati kan. Mana tahu, tuan-tuan hidup lagi lepas ni. Siapa tahu? Dia keluar-keluar tompom hidup ni. Mana tahu. Jadi minta maaf sebelum Allah jemput. Jadi tuan-tuan terima kasih. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain masa insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.